Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat sekalian. Kak Zu pun dah ada ni. Suara dengar ya Kak Zu. Sahabat kita ni apa ni, Andrialenko daripada Jambi, subhanallah, daripada negara seberang, datang untuk mendengar perbincangan tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ya. Minta sahabat-sahabat share dalam grup ataupun di Facebook masing-masing. Mungkin ada keluarga kita ke sahabat-sahabat kita yang berminat nak join sama, insya-Allah. Dan topik pagi ni agak berat dan panas. Saya juga cuba nak cari topik lain, tapi saya stuck dengan tajuk ini. Dan saya rasa perlu untuk kita bagi juga perhatian untuk membincangkan topik ini. Bahkan saya sendiri membesar dengan mendengar ataupun dengan semangat isu yang kita nak bincang pada pagi ini. Antaranya berkaitan dengan kefahaman kefahaman bahawa jika satu, macam mana nak sebut dia isu politik sikit lah, tapi yang disandarkan pada agama, kerana ia menjadi perbincangan yang berkaitan agama itu kerana digunakan nas-nas Al-Quran dalam perbincangan hal tersebut. Baik, saya okey. Baik, sebenarnya saya beberapa hari sudah sedang menekuni buku ini, Islam Radical, ataupun dalam bahasa Arabnya dia panggil apa dia? Haqqul Mubin. Tajuk dia dalam bahasa Arab Haqqul Mubin, kebenaran yang hakiki. Tapi diterjemahkan sebagai Islam Radical, telaah kritis radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS. Karya siapa ni? Dr. Osama Sayyid Al-Azhari, seorang tokoh muda ilmuwan Al-Azhar, ulama muda yang begitu kita katakan harapanlah, ulama pelapis Al-Azhar. Dan pertembungan antara Al-Azhar, Universiti Jamiatul Azhar dengan Ikhwanul Muslimin ini bukan rahsia, walaupun sebahagian besar daripada tokoh Al-Azhar itu ataupun Ikhwan Muslimin adalah daripada Al-Azhar. Tapi percanggahan politik apa semua dasar adalah perbincangan panjang di situ. Kebetulan saya duk baca buku ni. Buku ini memfokuskan kritikan, dan kritikan yang amat tajam. Kritikan yang amat tajam dan begitu sekali kita katakan tegas terhadap pemikiran seorang tokoh besar Ikhwan Muslimin, iaitu almarhum Asy-Syahid, bahkan digelarkan kerana mati di tali gantung, Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Yang mana dari satu sisi Sayyid Qutb dianggap sebagai seorang pejuang. Bahkan kita akan biasa dengar sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan harakat Islamiyah, walaupun apa pun brand mereka, akan menyebutkan Sayyid Qutb sebagai Asy-Syahid kerana mati di tali gantung, kerana tulisan-tulisan dia yang tajam, tulisan-tulisan dia yang hebat memberi kesan itu. Bahkan
Sayyid Qutb ini adalah tokoh yang mengarang tafsir yang bertajuk Fi Zilalil Quran, di bawah lindungan atau pembayangan Al-Quran, yang kemudian melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama yang cenderung pada ikhwan muslimin yang mengkaji tafsir dia itu. Sampailah negara kita pun ramai yang memperolehi master PhD kerana mengkaji pemikiran Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala ini, dan khususnya kitab tafsir dia yang dianggap sebagai tafsirul fan, tafsir yang sangat berseni dari sudut lughah ataupun bahasanya. Kerana Sayyid Qutb itu dianggap sebagai muaddib, seorang sastrawan. Tapi latar belakangnya hafal Quran, belajar di Azhar apa semua, tidak nafikan. Dia bukan sekadar sastrawan biasa, tapi sastrawan yang kuat dan juga utuh latar belakang bidang agamanya. Cuma suasana politik mewarnai pemikiran dia, dan dia tak pernah jumpa dengan Hasan al-Banna ataupun pernah jumpa sekali. Jadi dia muncul, asalnya dia orang kerajaan yang kemudian berpihak kepada ikhwan muslimin setelah duduk di Amerika. Ketika itu Al-Imam Hasanul Banna telah ditembak mati, maka dia pelik melihat kenapa orang barat begitu gembira atas kematian di Amerika Syarikat ketika itu, amat gembira di atas kematian Al-Imam Hasanul Banna. Jadi dia balik, dia mula baca dan kaji pasal Imam Hasanul Banna, dan akhirnya dia mula dia mula respon lah, dia mula fokus dan juga terlibat dan berbai'ah untuk ikhwan muslimin dan menulis dalam media-media ikhwan muslimin. Dan antara karya yang dia tulis adalah Fi Zilalil Quran ketika mendekam dalam penjara. Lebih kurang Hamka juga menyiapkan tafsirnya di dalam penjara itu. Jadi suasana latar belakang kecamuk politik, pertembungan, penyeksaan, pelbagai lagi suasana itu. Baik. Namun pihak Al-Azhar buat sekian lama begitu kritis terhadap fikrah ataupun kesan pemikiran daripada Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Kerana sebagaimana contoh Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari dalam karya dia Haqqul Mubin ini, ataupun terjemahnya Islam Radikal, membuktikan bahawa ramai golongan yang akhirnya menjadi ekstremis, yang bom orang, bunuh, apa semua ni, pelbagai lagi lah. Sebahagian besar daripada mereka kerana mendapat inspirasi dan juga terkesan dengan penulisan ataupun fikrah yang dihamburkan oleh Sayyid Qutb dalam kitab dia itu, dalam Fi Zilalil Quran ataupun dalam Ma'alim fit Tariq. Bahkan buku baru yang saya baca daripada Ustaz Syekh Sariman, Aku Kota Kahirah dan Aku Cinta dan Kota Kahirah, tajuk buku dia baru tu. Dia pun menjelaskan, ada babak di dalam buku dia itu pun menjelaskan perkara yang sama. Benda ni bukan baru ya, daripada dulu lagi bila bertemu antara dua ni. Baik. Apa yang menarik adalah kritikan yang dibuat oleh Syekh Usamah Az-Zahari, doktor ini, bukanlah tuduhan ataupun kutukan, cacian makian, tidak, tapi kritikan yang begitu konstruktif, membuat perbandingan dan seumpamanya, mendatangkan bukti kesan pemikiran dan seumpamanya. Tapi dalam masa sama, bila kita melihat golongan yang pro ataupun yang banyak mengambil manfaat daripada Sayyid Qutb rahimahullah dari sudut karya dia pun begitu hebat juga. Contohnya mufassir daripada Jordan, namanya apa dia? Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tidak adalah guru-guru kita yang mengaji di Jordan balik, melainkan insya-Allah adalah anak murid daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, melainkan yang mengarut-mengarut itulah. Tapi yang betul-betul mengaji tafsir, pergi talaqi dengan dia apa semua, Tadabbur Center, Dr. Azrul Azlan, Ustaz Ustaz Syahri Abdul Rahman, ini semua mereka ni bila nak tabrur buku Quran, bincang pasal Quran, Lataiful Quran apa semua, majoriti daripada mereka semua duk rujuk kitab yang namanya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah taala, yang masih hidup lagi di Jordan hari ni. Berumur dah lah dekat 60 lebih 70 dah. Tapi karyanya 30 lebih. Semua dalam bidang Quran dan majoritinya tentang Sayyid Qutb rahimahullah. Master PhD dia tentang Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dan tafsir Fi Zilalil Quran. Dan dia tak jadi ekstremis. Dia tak jadi ekstremis. Begitu jugalah penterjemah buku Ma'alim fit Tariq di Malaysia. Begitu jugalah mereka yang menterjemahkan Fi Zilalil Quran, iaitu
daripada Kelantan, Datuk Yusof Zaki Yaakob, tidak pernah menjadi ekstremis. Kalau kira-kira semata-mata kerana tafsir fi zilalil Quran, maka mereka ni pun dah lama lah jadi ekstremis. Tapi ternyata tidak. Jadi Persih nak kata, cumanya bila baca buku karya Dr. Osamah tadi, memang tak boleh nafi. Hujah dia kuat. Khususnya dia kata, fiqrah berkaitan dengan takfiri ini, iaitu mengkafirkan golongan yang, maksudnya mengkafirkan golongan yang tidak mahu memperjuangkan undang-undang Islam ataupun negara Islam. Itu tertuang dalam beberapa penafsiran ayat Syed Qutb, khususnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Ayat yang cukup masyhur, dan fikrah itu sebenarnya dalam masa kita tak setuju dahsyat sangat kritikan terhadap Syed Qutb itu, namun pengalaman peribadi saya bersama dengan golongan so-called Islamis, orang yang terlibat dengan parti ataupun gerakan Islam di Malaysia ini, memang sebahagian daripada mereka terkesan dengan idea bahawa jika tidak melaksanakan hukum Islam, maka itu dikira kafir. Secara mudahnya begitu. Yang tu yang kita bila kita perhati sendiri, kita tak nafi juga, memang ada kesan kefahaman daripada tafsiran ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turun daripada Allah, maka dia kafir. Maka timbul idea, contoh negara Malaysia, negara yang kafir. Sebab apa? Sebab perlembagaan kita tak nak laksanakan hukum Islam. Ini ada orang pegang idea ni. Dan ia diwar-warkan dengan begitu meluas satu masa, ya, oleh adalah parti-parti tertentu ataupun gerakan tertentu dan seumpamanya. Dia jadi modal, dipasak kepercayaan perjuangan bahawa Malaysia perlu melaksanakan hukum Islam, hukum hudud dan seumpamanya. Jika tidak, dikira belum Islam lagi. Itu takrif dia. Dan tidak di sini saja, di banyak negara lain juga lebih kurang samalah yang mana ada idea ni sampai. Jadi bila kita duduk perhati golongan ini, betul. Maka bagi mereka ini kafir lah. Walaupun sama-sama mengucap dua kalimah syahadah, walaupun sama-sama solat, walaupun sama-sama ni, tak kira Islam. Sebab apa? Sebab walaupun dia solat, puasa, zakat, haji apa semua, tapi tak nak terima hukum Islam, tak nak laksana hudud, tak nak gitu, tak nak begini, maka dikiralah dia bukan Islam. Itu antara bibit-bibit ghulu ataupun melampau ataupun ekstremisme ataupun radikal itu. Itu yang disebutkan itu. Dan tanpa kita menafikan, ada jugalah pengaruh pengaruh daripada Syed Qutb dan seumpamanya itu, ada jugalah kesannya itu. Di samping hebatnya dia dalam bidang tafsir Quran, bahasa, lataiful Qurannya, al-fanna at-taswir fi Quran, macam-macam lah kitab dia tulis, tuan-tuan, ya. Dan daripada kitab dia tu lahir berpuluh-puluh tesis PhD-nya, masternya, buku-buku Dr. Salam Abdul Fattah Khalidi 20 biji tu, kebanyakannya semua berkisar kepada tafsir fi zilalil Quran. Sampai satu masa saya pernah bercita-cita nak khidmat kepada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka, sebagaimana Dr. Salah khidmat kepada fi zilalil Quran almarhum Syekh Syed Qutb rahimahullah taala itu. Bagi saya mudah saja, mereka semua orang yang sudah pergi dan sumbangan mereka kepada Islam besar dan tidak mampu dinafikan, dan dalam masa yang sama tanpa menafikan ada juga kekurangan dan juga kesilapan mereka. Semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka semua. Semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka semua di atas kesalahan ijtihad mereka dengan satu pahala, dan Allah memberikan dua pahala atas ijtihad mereka yang menepati kebenaran. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Cuma pada hari ini kita tak naklah bincang pasal benda tu, sebab itu bukan bidang saya dan juga kemahiran kita secara khusus, tuan-tuan. Saya hanya berminat nak mengajak tuan-tuan mendalami dan memahami fikrah ataupun manhaj Profesor Dr. Hamka dalam menghadapi isu-isu ataupun polemik ataupun isu-isu kontroversi yang begini. Maka untuk mengetahuinya macam mana, kena balik kepada ayat Quran, yakni surah Al-Ma'idah ayat 44, dan bagaimana Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat tersebut. Maka kita boleh faham bagaimana ataupun apakah fikrah ataupun manhaj Profesor Dr. Hamka dalam menafsirkan ayat ini. Adakah dia selari pemikirannya dengan Syed Qutb yang menganggap bahawa siapa yang tidak
berpegang ataupun menolak hukum Allah, yakni hudud apa semua pada zaman moden ini, dikira kafir belaka ataupun macam mana. Yang tu yang saya nak fokus dan ajak tuan-tuan tengok fikrah Profesor Dr. Hamka, dan ternyata bila saya baca itu, nanti kita tengoklah macam mana. Ayat surah Al-Ma'idah ni, ayat 44, pertama, almarhum Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka kita ni, saya guna jilid yang ke berapa ni tuan-tuan? Jilid yang kedua, iaitu sebab surah Al-Ma'idah ni juzuk yang ke-6, bahagian awal. Sebahagiannya lagi dalam juzuk yang ke-7, surah Al-Ma'idah ya. Jadi surah Al-Ma'idah ini ayat yang menjadi sandaran bahawa sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir dia. Bahkan ayat seterusnya, zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Zalim dia. Bahkan selang lagi satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Kafirun, zalimun, fasikun. Dan ayat-ayat ini sangat masyhur digunakan di pentas-pentas ceramah politik satu masa, kerana matlamat setengah daripada parti-parti tertentu adalah mereka nak menegakkan hukum hudud sebagai contoh, sebagai hukum utama di negara kita Malaysia ini. Wallahu alam, sudahkah mereka berjaya atau tidak, kita perhatilah macam mana ya. Dan kita juga wajar untuk berusaha ke arah itu sebenarnya, tapi dengan keadaan yang sangat realistik dan mengambil kira pelbagai aspek dan seumpamanya. Baik. 4 ayat ini mungkin saya boleh baca dulu dan melihat dia punya latar belakang terjemahan secara literal dulu sebelum kita masuk tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul Azim. Itu 5 ayat yang semuanya digabung jalingkan menjadi satu topik perbincangan, khususnya berkaitan dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Baik, kita tengok terjemahan bagaimana Hamka menterjemahkan ayat 44 daripada surah Al-Maidah, yang di akhir ayatnya ada ada bahagian yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Rupa-rupanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ini bukan satu ayat,
dia adalah bahagian terakhir daripada satu ayat yang panjang daripada surah Al-Maidah. Dan di atas tu panjang, maksudnya sebelum habis wa man lam yahkum bima anzalallah tu panjang lagi cerita dia di atas tu. Apa cerita dia? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tengok ayat dia panjang. Tapi masalahnya bila dalam banyak keadaan bahagian akhir itu saja diambil. Dan bahagian akhir itu ditampalkan dengan situasi politik semasa. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Dia akan jadi larilah konteks konteks asas ayat tu. Dilalah asalnya penggunaan ayat itu. Baik, kita tengok. Hamka menterjemahkan ayat 44 ni, apa dia kata? Sesungguhnya telah kami turunkan Taurat. Apa sah cerita pasal Taurat? Kita ni Quran. Sebab ayat-ayat ini adalah berkaitan dengan Bani Israel. Secara asasnya tentang Bani Israel. Bukanlah tak ada kaitan langsung dengan kita, ada. Tapi kita kena balik dulu tengok konteks asal. Ayat ini apa dia? Masih bermasalah ke lain? Abang ni kata lain masalah. Putus-putus lagi ke? Ke macam mana? Mohon komen. Kalau tak ada apa, saya teruskan lagi. Baik. Sesungguhnya telah kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, menghukum dengan dia nabi-nabi yang menyedah diri kepada Allah terhadap orang-orang Yahudi. Dan juga pendeta-pendeta dan orang-orang alim. Rahbani, al-ahbar, wal-rabbaniyuna, wal-ahbar. Pendeta-pendeta dinamakan rabbaniyuna, wal-ahbar, iaitu orang-orang alim. Dengan apa yang diamanahi mereka dari kitab Allah. Baik. Dan adalah mereka itu menjadi saksi atasnya. Maka janganlah kamu takuti manusia, tetapi takutlah Allah. Dan janganlah kau jual ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Siapa ni? Bani Israel. Golongan pendeta-pendeta dia. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. Baik. Konteks ayat ini adalah pesanan kepada mereka yang menerima Taurat daripada galangan siapa dia? Bani Israel, Yahudi. Sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi mereka terhadap orang-orang Yahudi. Dan juga war-rabbaniyuna wal-ahbar. Dan juga pendeta-pendeta dan orang-orang alim dengan apa yang diamanahi mereka, iaitu Taurat, mereka daripada kitab Allah itu, iaitu Taurat. Jadi konteks ayat ini adalah tentang Bani Israel. Satu, Bani Israel. Yang keduanya golongan Rabbaniyuna wal Ahbar. Jika mereka ini, sebab antara perangai huduh Bani Israel ini, sama ada daripada kalangan Kristian, ada daripada Nasrani ataupun Yahudi, adalah mereka ini afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan separuh daripada ayat, mereka tutup yang separuh lagi. Mereka beriman mana-mana ayat Taurat ataupun Injil ataupun Zabur yang kena dengan selera nafsu mereka, dan mereka tutup, tak terima ataupun buat-buat tak nampak kepada ayat yang mereka tak suka ataupun tegahan terhadap perkara maksiat yang mereka buat dan seumpamanya. Ini perangai Bani Israel. Dulu, kini, selamanya. Makanya Al-Quran mari duk cerita pasal Bani Israel ni dengan matlamat apa dia? Hei umat Muhammad, Quran ni solid 600,2036 ayat. Kamu kena terima kafah keseluruhannya. Tidak bolehlah afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Tapi Yahudi tidak begitu. Maka jika kamu buat begitu, khususnya dalam bab hukum hakam, kerana di sana ada peristiwa
di mana salah seorang daripada Bani Israel ini telah berzina. Dan dia muhsan, orang berzina yang muhsan, yakni yang telah berkahwin. Maka mereka ni sengaja pergi jumpa Nabi Muhammad SAW di Madinah lah. Dan mereka tanya, apa hukum terhadap orang ni? Agama kamu hukum apa orang yang berzina muhsan ni? Rasulullah kata, bawa Taurat kamu. Baca hukum zina tu. Mereka pun baca. Sampai tempat ayat hukum tentang zina muhsan, mereka ambil dengan jubah mereka tutup. Mereka tak nak baca. Kenapa? Kerana ayat itu adalah tentang rejam sampai mati. Maka timbullah teori ataupun satu perbincangan bahawa rejam sampai mati itu sebenarnya tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi berasal daripada syariat Bani Israel. Yang kemudian Rasulullah terima dan dipraktiskan dalam riwayat-riwayat lain, walaupun ada perbincangan panjang. Ustaz Wanji dan juga Ustaz Salman Ali telah berdebat panjang tentang perkara ini, bersama nas-nas itu. Tapi berdasarkan cerita tadi, maka jelaslah bahawa rejam itu memang ada dalam kitab Bani Israel, tapi mereka menafikan sebab kebetulan orang yang buat tu adalah barangkali anak saudara mara mereka ataupun orang besar mereka, menyebabkan mereka tidak mahu hukum penzina muhsan itu dengan hukuman yang ada dalam Taurat mereka. Artinya kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kesan daripada itu, ayat ini kemudian menjelaskan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hei Bani Israel, disebabkan sikap kamu begitulah, kerana kamu tidak mahu berhukum dengan hukum Allah, maka fa ulaika humul kafirun, maka pada hakikatnya kamu adalah orang kafir. Hanya orang kafir yang tidak mahu berhukum dengan hukum Allah. Jadi dalam buku ni, terjemahannya muka surat 30. Muka surat 30 ni dia buat diagram gini. Maka Dr. Usamah ni Al-Azhari hafizahullah taala, dia kata pengertian ayat 44 surah Maidah antara Said Qutb dan para ulama dari generasi sahabat hingga Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir dan juga sufi yang hebat daripada Al-Azhar Mesir. Antara tokoh yang menjadi idola kepada mantan mufti wilayah yang kini menteri agama, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Baik. Jadi dia buat begitu, para ulama golongan takfiri. Maka dia mendatangkan, dia kata, tengok, bila ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ni, ada tak ulama-ulama daripada kalangan sahabat sampailah zaman moden ni, ulama ahli sunnah wal jamaah, yang menafsirkan ayat ini dengan unsur takfiri, iaitu menyatakan, contoh ya, cara mudah sebagaimana kita dengar banyak ceramah-ceramah politik ni, siapa yang tak nak berhukum dengan hukum Allah, tak nak terima hudud, maka orang kafir. Hanya orang kafir tak nak hukum hudud. Begitu. Jadi kesimpulannya, tak nak terima dan laksana hudud, selagi mana contoh Malaysia ni tak laksana hudud, sebenarnya Malaysia ni negara kafir. Itu kesimpulan yang dibuat oleh setengah pihak satu masa dulu, yang saya sendiri pun faham gitu, dan kita pun pegang gitu juga, tuan-tuan. Masa semangat-semangat dululah. Oi, tak boleh kafir saja. Sebab apa? Sebab perlembagaan Malaysia ini adalah peninggalan penjajah. Itu saya sendiri mengaku. Saya pun terpengaruh dengan idea tersebut. Yalah, yang buat tu British. Walaupun ketika British buat tu, bukanlah dia buat saja, dia panggil pakar undang-undang Tan Sri Ahmad Ibrahim pun terlibat, apa semua, Burhanuddin Hilmi ramai terlibat, tuan-tuan. Sehinggalah diendoskan bahawa Islam sebagai agama persekutuan itu adalah oleh seorang wakil daripada India, yang suruh supaya dimasukkan Islam sebagai agama persekutuan. Boleh rujuklah Profesor Dr. Syam Rahayu dan seumpamanya. Dia masih praktis apa semua tu. Mereka menjelaskan perkara tersebut. Jadi dalam mentafsirkan ayat yang ke-44 ni, bahagian akhir tu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ada tak mana-mana ulama yang simplistik menghuraikan yang begitu tadi. Siapa-siapa yang tolak hukum Allah, hudud khususnya, maka dikira kafir belaka. Baik. Maka dalam kolom ini, pengarangnya Dr. Usamah Al-Azhari hafizahullah kata,
Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Bara' bin Azib, Hudzaifah ibn al-Yamani, Ibrahim Nakhai, As-Suddi Ad-Dahhaq, Abu Saleh, Mijlas, Ikrimah, Qatadah, Ami, Sya'bi, Atha' bin Abi Rabah, Tawus, Abu Raja' Al-Utaridi, Ubaidillah bin Abdullah dan Hasan al-Basri. Kemudian Imam Tabari dalam Jami'ul Bayan, At-Ta'wil Ayil Quran, Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah, dalam Al-Mustashfa, Al-Baghawi dalam Tafsir Ibn Jauzi, dalam Zadul Ma'asir, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibn Jizzi dalam At-Tashil, At-Tashil, Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit, Ibn Kathir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Alusi dan Ruhul Ma'ani, Tahir Ibn Ashur dalam At-Tahri wa Tanwir, dan Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, semuanya tidak ada menghuraikan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sebagai apa dia? Sebagai siapa yang tidak mahu menegakkan hukum Allah sebagai kafir secara ni lah. Bahkan bukan orang yang kafir, negara pun boleh jadi kafir. Sebab tidak mahu melaksanakan hukum Islam itu. Baik, ada banyak metod yang dipakai oleh para ulama ini dalam memahami ayat 44 dari surah Al-Maidah ini. Dan yang paling kuat maksud dari kufur di dalam ayat ini adalah dosa besar yang tidak sampai ke darjat kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari iman ataupun Islam. Tidak ada seorang pun dari mereka berfahaman radikal takfiri seperti Said Qutb. Ini kata Sayyid Usamah Al-Azhari, Dr. Sayyid Usamah Al-Azhari. Sebabnya, baik, kata dia, kelompok takfiri ini ada dua sahaja. Dalam memahami ayat ini ataupun berdalilkan, bukan ayat ya, dia ambil sebahagian kecil hujung daripada ayat 44 daripada surah Al-Maidah itu. Kalau dia ambil semua sekali, jelaslah cerita tu pasal Bani Israel. Tauratnya, Rabbaniyuna wal Ahbar dan seumpamanya. Tak ada kaitan dengan ni. Cuma, itulah. Tapi muncul, selepas zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ni, muncul satu kelompok namanya Khawarij. Khawarij ni golongan yang tak puas hati dengan Ali, tak puas hati dengan Uthman. Tak puas hati dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dua-dua ni bagi mereka tidak ikut hukum Allah. Sebab apa? Sebab berbaik tu. Jadi mereka tak ikut. Jadi mereka telah berpegang pada ayat ni, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka mereka telah kafirkan Ali dan juga kafirkan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Isu politik zaman tu. Dan mereka ni hebat. Rasulullah sebut bahawa mereka ni salat mereka, puasa mereka, ibadah mereka, siapa-siapa yang duduk dengan mereka akan rasa lekeh ibadah. Sebab hebatnya mereka ini dalam masalah ibadah, masalah praktikal dan seumpamanya. Tetapi bila siang datang, malamnya menangis, tahajud apa semua, tapi bila siang datang, mereka akan kafirkan mana-mana orang Islam yang tak sebulu, yang tak semanhaj, yang tak sekapa, yang tak sepati, yang tak sefikrah, yang tak seharakah dengan dia. Ini Khawarij. Di mana zaman ni ada lagi orang guna istilah-istilah itu untuk tampal pada kelompok tertentu. Wallahu ta'ala alam. Khawarij dalam arti kata yang sebenar, yang tulen itu memang dah tak ada lah. Sebab zaman tu lah Khawarijnya. Tetapi fikrahnya mungkin wujud dalam mana-mana individu ataupun kumpulan. Fikrah Khawarij ini. Fikrah Khawarij. Dan antara benda yang paling besar yang Khawarij buat adalah mengkafirkan sesama ahli kiblah, umat Islam. Mengkafirkan sama umat Islam dalam isu perselisihan siasah dan juga beberapa isu yang khilafiyah dan seumpamanya. Baik. Kata Sayyid Usamah Azhari, kami tidak menemukan seorang pun sebelum Said Qutb yang berfaham takfiri selain sebuah riwayat daripada Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah daripada perkataan Sa'id bin Jubair bahawa orang-orang Khawarij membaca firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka itu kafir. Di samping ayat ini mereka juga membawa ayat, namun orang-orang kafir menyekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Surah Al-An'am ayat 1. Jika mereka melihat seorang pemimpin menjalankan tugasnya secara tidak benar, maka mereka akan berkata,
dia, yakni pemimpin itu telah kafir. Maksudnya golongan Khawarij ini ataupun fiqh Khawarij, dia melihat mana-mana pemimpin ataupun ketua ataupun kita katakan orang yang berkuasa, bila mana melakukan sesuatu yang pada pandangan mereka salah ataupun betul lah pemimpin itu buat salah, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina dan seumpamanya, makanya dia kata dia telah kafir, yakni pemimpin tadi. Kalau makan rasuah, kafir. Kalau apa dia langgar lampu merah, kafir, bagi contoh. Kafir belaka, asal buat salah, kafir. Dosa kecil ke dosa besar ke, khususnya dosa besar, maka kafir. Bahkan sebahagian kemudiannya dalam fikrah Mu'tazilah, orang yang dianggap buat dosa besar, mati tak sempat taubat, kekal selama-lamanya dalam api neraka. Dia ada perkaitan juga dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah dan seumpamanya kemudian. Semuanya ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul bid'ah, ahlul hawa wal bid'ah, yang berbeza dengan ahli sunnati wal jamaah dalam memahami ayat-ayat yang sepatutnya difahami dengan tepat itu. Dan barang siapa yang telah kafir, maka ia telah menyekutukan Allah. Menurut mereka, umat Islam ini telah musyrik oleh kerana mereka keluar dan melakukan aksi-aksi sebagaimana yang anda ketahui. Fikrah yang bertentangan antara dua blok. Jangan daripada memahami satu sebahagian kecil daripada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, daripada satu ayat panjang, akhir itu saja, bahagian akhir. Daripada kefahaman itu melahirkan fikrah ghulu, ekstrim yang melampau sehingga sanggup mengkafirkan sesama umat Islam. Tengok tuan-tuan, kesan tidak memahami Al-Quran dengan betul. Jadi tak pelik sangatlah mutaakhir tuan-tuan jumpa orang guna ayat Quran hadis, tapi dengan tujuannya untuk pelbagai. Apa dia? Feeling is prayer lah, apalah. Menggunakan ayat Quran untuk tujuan itu, tujuan ini. Yang bila kita tanya asasnya sandaran mereka itu, kadang-kadang mereka pun tak boleh nak sebut daripada mana. Macam mana awak buat begini ni, guna ayat Quran untuk itu, untuk ini, tulisnya jadi sebagai azimat lah, apa semua, macam-macam lah. Macam-macam lah. Jadi itulah benda yang kita rasa perlu diperbetulkan. Dan alhamdulillah mutaakhir ni semakin ramai yang sudah semakin celik dan terbuka. Hatta sahabat-sahabat kita yang pernah, saya sendiri pun ada kelompok kawan-kawan yang berpegang dengan idea tersebut pun, alhamdulillah setelah mendapat kuasa ataupun terlepas kuasa, mula memahami wacana-wacana begini tidaklah semudah yang kita sangka dahulu. Asalkan tidak terima, nampak tidak sokong ataupun tidak melaksanakan, sebab dia tak semudah itu. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu dibereskan, sehingga sampai ke puncaknya pelaksanaan so-called hukum-hukum yang khusus dalam Islam itu sendiri. Baik, kita tengok lagi. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maksudnya apa dia? Dan telah kami wajibkan atas mereka di dalamnya bahawasanya jiwa balas dengan jiwa. An-nafsi an-nafsi bin nafsi. An-nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ni qisas lah, cerita qisas. Maksudnya hukuman qisas ni pun bukan dalam Islam saja ada, tapi dalam agama Taurat sudah ada begitu. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka, ada qisasnya. Ada qisasnya. Lawan kepada qisas apa dia? Afun, kemaafan, dan dibayar diyat, dibayar denda. Yang ni yang kita tak nampak. Kita nampak hudud sangat-sangat. Kita terlepas pandang satu sistem syariat Islam yang cukup luar biasa, iaitu diyat. Diyat ni bayar denda. Jika berlaku kematian dengan tak sengaja, contoh dalam bab apa dia? Langgar mati orang mabuk tadi. Ni banyak kes orang mati langgar kena mabuk. Antara yang pernah bercakap tentang perkara ini adalah Profesor Emerita Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi.
Dia kata daripada kita duk polemik pasal hudud yang tidak berkesudahan dan masih lagi tidak bersedia dilaksanakan, walaupun kita tidak tolak, tapi dia kata, ialah proses tu kena berjalan. Dengan beransur-ansur dan seumpamanya, sebagai sebuah negara majmuk, liberal demokrasi lah, kita punya sistem itu ada dia punya kelok-kelok, kaedah-kaedah dia. Jadi antara benda yang boleh kita implement dulu adalah tentang diyat itu, iaitu denda ataupun ganti rugi. Contoh sekarang, ya, kalau betulkan jika ada sahabat-sahabat daripada kalangan peguam dan seumpamanya, boleh betulkan saja kisah. Yang saya faham contoh, bila berlakunya langgar, contoh itulah orang mabuk, yang langgar mangsa tu mati je macam tu. Yang langgar tu tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, tak kisah. Jadi masuk mahkamah civil. Nah, dibaca pertuduhan. Paling tidak kawan tu kena cas apa dia? Memandu lalai dan membunuh tak sengaja memandu lalai. Begitulah lebih kurang. Kenalah denda sekian-sekian ribu dengan penjara sekian-sekian ribu. Yang si mati tadi meninggalkan anak isteri yang kecil, anak yang kecil-kecil ataupun isteri yang hilang mata pencarian utama keluarga. So, how do they survive after that? Itu soalannya. Kebetulan suami ada takaful, alhamdulillah, sikit sebanyak tolonglah. Ataupun dia kerja kerajaan, ada sosok apa semua itu begini. Nah, adalah dia punya kebajikan-kebanyakannya, KBSP apa semua. Alhamdulillah kalau ada. Bayangkan kalau dia ni adalah driver taksi biasa ataupun runner Grab ke apa semua begitu begini, yang masih lagi tidak ada. Tu. Macam mana? Nah, dalam kaedah diyat, saya mendengar huraian daripada Ustaz ataupun Maulana Muhammad Hanif Awang Yahya, ya. Bila dia baca Jami' Tirmizi, dia ulah bab diyat, menariklah lebih kurang ini. Berkenaan dengan kalau cedera cuping telinga, maka boleh balas dengan cuping telinga. Ataupun diyat ni dengan kadar yang sesuai. Contoh kalau cuping telinga sama dengan seekor kambing. Dulu dia kira kambing, unta, lembu lah. Hari ni dia kira dengan apa? Duit lah. Duit. Ada. Jadi kematian yang membawa hilangnya punca rezeki keluarga. Anak 3 orang. Macam mana nak selesai, tuan-tuan? Dan ia ada unsur kesengajaan, iaitu mabuk. Ataupun dadah. Ataupun bunuh. Wallahualam. Ikutlah. Nah, kalau ikut kaedahnya, si pesalah tadi, bila dia dipenjarakan ataupun bayar denda kepada kepada mahkamah, yakni duit itu dapat pada kerajaan. Siapa yang nak bela mangsa itu? Dalam kaedah diyat, si fulan yang bersalah tadi, dia ada kiraan dia. Betulkah saya kalau saya silap ni? Maksudnya, bila berlaku kecelakaan dengan sengaja begitu-begini, maksudnya si mangsa itu, ataupun bila dia dapati bersalah, orang yang langgar apa semua tu, dia kena tanggung keluarga itu. Contoh anak 3 orang, tiga anak ni sampai besar, sampai boleh bekerja sendiri apa semua, adalah kadar dia. Dia kena tanggung sebab dia yang menyebabkan kematian ketua keluarga tadi. Ni jarang orang bincang, termasuk ustaz-ustaz kita pun. Tapi kita lebih fokus kepada nak hudud, nak ni. Ya, itu perlu. Tapi ada lagi cabang-cabang syariat Islam yang begitu hebat, yang kita tak bincang. Ya, kalau orang bukan Islam dengar apa, mungkin dia akan tercengang. Wow, ini hebat ni. Nah, ini baru orang rasa tak berani nak buat jahat dan seumpama. Sebab kita kahwin pun tidak, tiba-tiba kena jaga, kena bagi nafkah pada satu keluarga, mangsa kita tu, disebabkan kecuaian kita, sehingga umur anak-anak dia 18 tahun belakang. Tak ada pasal, tuan-tuan. Ada. Jadi benar-benar begitulah yang menarik dalam syariat Islam yang perlu kita explore habis sebenarnya. Kita ikat dengan perbincangan hudud semata-mata. Sedangkan adanya qisas, adanya hudud qisas, adanya ta'zir dan seumpamanya yang lebih luas, yang lebih menarik untuk kita explore dan kita cuba implementkan dalam sistem perundangan negara, walaupun mungkin bukan dengan nama hudud sekalipun, walaupun mungkin bukan dengan nama syariat Islam, tak apa. Gunalah set common law sekarang, tapi bahas di parlimen supaya upgrade, ubah begitu begini,
Tiba-tiba sebenarnya ianya sudah hampir ruh dia. Maqasid dia tu, ruh dia tu dah hampir dengan syariat punya sistem perundangan dan seumpamanya. Baik. Ala kulli hal sebutnya ayat tadi, ayat pertama, ayat kedua ni, ayat 45 pun, dan telah kami wajibkan atas mereka itu di dalamnya bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada kisosnya, yakni balas balik. Maka barang siapa yang mendermakan hak balas itu, maka adalah itu penebus baginya, yang dibayar. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang aniaya, iaitu orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan ini merujuk kepada syariat Bani Israel dulu, tidak lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudiannya dalam syariat Nabi Muhammad pun perkara yang sama juga telah diterima. Kemudian disebutkan wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Maksudnya, dan telah kami iringi atas jejak-jejak mereka dengan Isa anak Maryam sebagai menggenapi bagi yang terlebih dahulu daripadanya dari Taurat, dan telah kami berikan kepadanya Injil, yakni kepada Nabi Isa. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan sebagai menggenapi apa yang terdahulu daripada Taurat, yakni melengkapkan lagi Taurat itu. Dan petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa, yakni daripada kalangan Bani Israel yang beragama Nasrani. Baik, ayat yang terakhir dalam kelompok ini, waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka hendaklah menghukum ahlul injil, apa dia? Orang Nasrani, orang yang beragama dengan agama Nabi Isa al-Masih, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah orang-orang fasik. Kafirun, zalimun, fasikun. Lengkap di situ. Tapi konteks asal ayat ini, Allah sedang cerita tentang Bani Israel. Boleh tak kita ambil ayat ini, kita impit pada umat Nabi Muhammad SAW? Ada kaedah dia, ada cara dia. Tetapi tidaklah simplistik macam kita sebut tadi. Ni, orang yang tak nak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir lah. Dah seumpamanya. Begitu. Baik, tapi yang pentingnya kita nak tengok apa yang Hamka hurai. Dia panjang ya. Dia cerita pasal Isa lah, Lukas lah, Matius lah. Buya Hamka ni bila dia cerita all rounder. Ni dia cerita ni, ahli kitab lah apa semua. Ada nama Za'aba pun di sini ni. Nah. Ada nama Za'aba pengarang Melayu yang terkenal di Indonesia. Dah, boleh baca sendirilah tuan-tuan yang ada kitab ya. Cuma saya nak fokus pada hujung ayat 44. Yang kita baca tadi apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Huraian Buya Hamka pendek sahaja. Dia kata artinya jika selama ini kamu mengaku memegang teguh setia kepada Taurat. Dia hurai berdasarkan konteks ayat yang sedang bercerita tentang Bani Israel. Artinya jika kamu selama ini mengaku memegang teguh setia kepada Taurat, hendaklah hukum yang tersebut di dalam Taurat itu kamu jalankan. Rasulullah SAW sendiri di waktu diminta oleh mereka menjadi hakim, telah mengajak mereka supaya kembali kepada Taurat, kepada hukum Taurat. Sebab apa? Bila pergi jumpa, nak tanya, apa agama kamu hukum orang zina? Rasul kata, ambil Taurat kamu buka. Baca sekian-sekian. Dia baca sikit, dia tutup. Pendeta-pendeta Yahudi lah. Dia tutup. Sebab apa tutup? Sebab hukumnya jelas di situ. Orang zina muhsan yang sudah berkahwin, rejam sampai mati. Dia pula sengaja nak cari alasan supaya jangan buat lah. Sebab yang kena ni, kemungkinan anak beranak dia ke, ataupun orang-orang besar di kalangan dia ke, dah seumpamanya. Baik, maka pendakwaan mereka teguh setia memegang Taurat, tetapi tidak mahu menjalankan hukumnya, bererti mereka kafir juga, iaitu menolak dan tidak percaya kepada Taurat secara 100%.
melainkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka beriman separuh, mereka menolak separuh. Ini perangai Yahudi yang memang dicela oleh Allah dalam Quran, khususnya surah Al-Baqarah dan seumpamanya. Baik. Okey, situ. Habislah huraiannya tentang hujung ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Baik. Saya nak tengok satu lagi, iaitu hujung ayat yang ke-45, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun tu. Fa ulaika humuz zalimun tu. Nah. Baik, kata Buya Hamka, zalim dan aniaya adalah orang yang tidak menjelaskan hukum yang telah ditentukan Allah itu. Zalimlah orang yang mengaku dirinya berpedoman kepada Taurat, padahal hukum Taurat tidak dijalankan. Dalam Taurat yang beredar sekarang pun memang tertulis hukum-hukum itu. Yang tersebut dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 23 hingga 35. Dah Hamka datangkan nukilan kitab Taurat tersebut, tuan-tuan, yang diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ayat 23 berbunyi, tetapi jikalau ada bahaya kematian sertanya, maka tak akan jangan jiwa akan ganti jiwa. Kisah lah maksudnya. 24, mata akan diganti mata, gigi akan ganti gigi, tangan akan ganti tangan, kaki akan ganti kaki. 25, ketunuan akan ganti ketunuan, luka akan ganti luka, bincut akan ganti bincut. Itu bahasa Indonesia klasik. Baik, itu satu dia. Baik, kita tengok pula hujung ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dia kafirun, zalimun, fasiqun. Ayat ini dan sebelumnya memberikan kejelasan yang nyata sekali bahawa di dalam kekuasaan Allah, orang-orang zimmi Yahudi, kafir zimmi, kafir yang bernaung di bawah kekuasaan Islam, bayar ufti dan seumpamanya. Dan Nasrani diperintahkan menjalankan hukum menurut kitab mereka. Padahal isi hukum Allah dalam semua kitab suci, baik Taurat, baik Injil, sampai kepada Al-Quran, dasarnya ialah satu, iaitu hukum Allah. Di zaman hidupnya Al-Masih, oleh kerana kekuasaan adalah pada bangsa Romawi, dan kaum Yahudi dalam jajahan belumlah boleh dapat menjalankan hukum Allah dari Taurat dengan jelas. Beliau hanya berkata, berikanlah hak Allah kepada Allah dan hak Kaisar kepada Kaisar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Satu benda yang kita boleh tahu adalah dalam semua tafsiran Hamka terhadap 3 ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. Ketiga-tiga itu tidak ada pun ditafsirkan tentang mengkafirkan sesama umat Islam, sama ada secara jelas, secara bayan yang jelas, ataupun secara kinayah, secara kita kata pelambangan, secara kiasan dan som. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Jadi di sini bermaksud Buya Hamka melihat konteks ayat ini dengan konteks yang sebenar pada zaman awal tentang hubungan Islam dengan Rom ketika itu dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Dan di sini dapat kita faham fikrah Profesor Dr. Hamka yang sederhana, yakni wasatiyah, wasat bagi saya, yang berhati-hati dan tidak terjerumus dalam isu-isu yang tidak ada kaitan sangat dengan ilmiah, iaitu berkaitan dengan politik dan seumpamanya dalam menghuraikan ayat. Walha kalau kira-kiranya dia boleh sahaja memasukkan orang-orang yang menzalimi diri dia, memasukkan dia dalam penjara dan seumpamanya. Dia boleh sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesungguhnya dia boleh baca, tapi tidak. Dia lebih bersifat pemaaf dan dia lebih suka bersendiri akhir hayat membaca dan seumpamanya. Jadi saya berhenti di situ dulu, insya-Allah. Sebarang persoalan boleh titipkan di komen ya. Kita akan respon di sanalah insya-Allah dan seumpamanya. Dan kalau ada rezeki lagi, kita tengoklah apa-apa topik yang menarik esok untuk dibincangkan dan seumpamanya.
Cuma kadang-kadang saya, kalau tak larat sangat, kita tak buatlah live ya. Kalau tak larat sangat, maksudnya banyak kerja, tidur lewat apa semua, ada seumpamanya, maka lepas subuh tu memang nak rehat lah. Sebelum kerja, buat kerja office pula, bekerja dari rumah kan. Mesyuarat ada dengan pejabat dan seumpamanya berjalan. Hari ni pun rancangnya nak pergi pejabat kerja UIA untuk bawa pekerja yang tertangguh itu. Tak boleh tak pergi pejabat langsung, nanti kerja memang tak jalan. Baik, tuan-tuan bapa rahimahullah, terima kasih banyak. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan. Boleh sambung baca huraian yang lebih panjang sebenarnya lengkap tentang Bani Israel dan seumpama perkembangannya. Hamka masuklah ke dalam tu. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.